term asset. So macam saya kata tadi, kenapa dia long term asset? Sebab dia ada bawah non-current assets. Non-current kan adalah long term. That is non-monetary item. Dia adalah non-monetary item. And then dalam masa sama dia adalah without physical substance. Maksudnya aset yang kamu tak nampak. Macam tu. Kalau macam PPE 116 kita nampak. Kalau 140 investment property kita nampak. Kalau non-current asset held for sale 5 pun kita nampak. Faham tak? Benda-benda tu semua kita nampak. Tapi untuk intangible asset adalah aset yang kita tak nampak secara fizikal tapi benda tu ada. Itu adalah kita panggil intangible asset ataupun dipanggil non-monetary in nature. Dia bukannya macam benda yang kita beli di peringkat awal macam itulah. Dia kadang dia timbul value tu in nature. Maksudnya dia nilai tu dia timbul disebabkan oleh macam credibility of company. Benda macam itulah. Contohnya macam dulu katakan tak pernah pun ada orang tak pernah pun ada perniagaan nama KFC. Tapi sekarang ni bila KFC nak jual dia punya brand, nama dia saja dah memang tinggi value dia, berbilion-bilion. So apa? Kalau ikut kata KFC, dia bukan ada masa dia nak daftar dulu KFC, bukannya dia kena bayar nama KFC tu, tak, dia cuma daftar je. Tapi bila dah sampai ke peringkat dia dah terkenal sampai satu dunia, sampai nama KFC tu sendiri boleh jual. Nampak? Sebab tu dia kata non-monetary in nature. Kita tak beli KFC tu. Maksudnya sebelum kita nak daftar tu kita tak ada pun nak beli nama KFC tu. Sebab tu dia panggil non-monetary in nature. And then dia wujud secara natural lah benda tu, without physical substance. Okay, dia ada kriteria dia. Yang pertama sekali adalah identifiable. Yang paling penting adalah kita boleh identify. Kita boleh cari berapa dia punya nilai dia. Itu maksud identifiable. Identifiable dia terbagi pada dua, iaitu satu dia separable, maksudnya kita boleh divide antara satu dengan yang lain. Maksudnya mungkin kadang-kadang dia adalah dalam satu komponen. Dan satu komponen tu mungkin dia ada pecahan-pecahan dia yang kita boleh ambil kira satu-satu. Faham tak? Contohnya macam dia kata ni, entity dia ada license, dari segi license. So ini pun adalah dia punya ni. And then apa lagi? Adalah banyak lagi related to contract, asset and liability lah. Ada yang satu lagi arise from contractual or legal rights. Contoh dia identifiable maksudnya kita dapat dia, salah satu adalah daripada benda yang kadang-kadang kita beli ataupun benda yang kita dapat benda tu. Contohnya macam license. Benda-benda ni adalah yang kita panggil separable. Okay, yang satu lagi adalah arise from contractual ataupun others legal right. Legal right ni contohnya macam patent and trademark. Asalnya tak ada apa-apa pun benda tu. Asalnya benda ni tak ada apa-apa. Patent and trademark ni. Contohnya macam satu nama, contohnya McDonald. Disebabkan oleh katakan dia mendaftar sebagai patent, dia patentkan nama McDonald tu, automatically orang dah tak boleh pakai nama tu. Itu adalah kita panggil contractual ataupun others legal rights. Contohnya macam kamu kan ada yang contohnya macam kamu design sesuatu produk dan produk tu adalah produk yang tak pernah pun orang keluarkan. Dan kemudian kamu boleh patentkan kamu punya hak ataupun kita patentkan hak cipta kita tu. Faham tak? Supaya nanti bila orang yang lain tak boleh tiru patent tu. Kalau orang lain tiru, so automatik kita boleh saman. Itu adalah ni lah. Sebab tu kalau kata kamu tengok ada yang government dia banyak dedahkan kepada orang awam adalah kalau kata kamu adalah salah seorang daripada inventor, maksudnya kamu buat satu tak kisahlah produk ke apa benda ke satu benda invention, kamu digalakkan untuk mendaftar. Supaya katakan bila kamu daftar orang lain tak boleh buat tiru design sebiji macam apa yang kamu buat.
And then nombor 2 adalah control over resource. Control over resource ni maksudnya kita yang conquer lah aset tu, kita pegang aset tu. Contohnya macam nama KFC tu, kita memang pegang pun nama tu. Nampak? Kita ada power to obtain the future economic benefit. Maksudnya in the future, kita boleh jual lagi. Nampak? Faham tak? Kita boleh jual dan kita boleh guna pakai nama tu. Contohnya macam KFC. Dia boleh gunakan nama dia. Maksudnya orang lain tak boleh guna, dia yang boleh gunakan. Itu maksudnya controllable resource. Tapi contohnya macam kalau lah katakan macam contoh macam daging harimau menangis contoh. Adakah kita boleh kontrol? Walaupun kita adalah pengusaha. Kalau lah katakan orang lain boleh buat, maksudnya daripada nama tu saja, contoh daging harimau menangis tu orang lain tak boleh guna pakai, kita dia boleh guna pakai. Kalau kata macam tu, kita ada control over resource. Otherwise kalau orang lain pun boleh guna, boleh buat benda semua, yang tu kita tak boleh lah. Kita bukan control over resource. Maksudnya daripada benda tu kita boleh dapat benefit. And then existence of future economic benefit. Future ni maksudnya macam ni lah. Include revenue from sales of products, faham tak? Services, cost saving, apa benda semua, benda-benda ni lah. Okay, dia ada beberapa karakteristik yang dipanggil. Yang pertama sekali adalah yang karakteristik yang pertama sekali adalah intangible asset tu adalah identifiable and they will separate. Contohnya macam patent, copyright, franchises, lepas tu trademark, lepas tu adalah brand apa-apa benda macam tu lah. Itu adalah kita panggil ni. So dia panggil low lah. Okay. Nombor 2 adalah dipanggil moderate. Moderate maksudnya dia identifiable but not separable. Maksudnya dia tak boleh di-spreadkan dia punya ni. Contohnya adalah license, concession. Concession ni maksudnya macam contoh toll lah, toll. Toll ni maksudnya macam syarikat-syarikat konsesi. Kamu pernah dengar kot syarikat-syarikat konsesi ni maksudnya dia dapat hak mutlak daripada katakan kerajaan untuk buat sesuatu benda tu. Itu adalah concession. Contohnya dia dapat satu concession untuk membalap contoh. Dia je boleh, orang lain tak boleh. Orang lain try nak apply pun memang tak boleh. Sebab dia dapat hak mutlak daripada government. Macam tu. Trademark, ini adalah yang moderate. Yang ketiga adalah not identifiable and not separable. Contohnya benda-benda yang kalau macam patent trademark ni kita boleh dapat benda ni. Kalau kita invent satu produk benda baru, so kita patentkan, kita buat copyright, kita ada franchise fees kan yang kita ni. Ini benda yang kadang-kadang kita boleh bayar, kita boleh ni. And then nombor 2 adalah license. Ni pun semua kita boleh. Tapi yang ketiga ni adalah not identifiable. Maksudnya kita dapat benda ni, kita tak boleh beli pun benda ni. Faham tak? Dia akan wujud secara natural. Ini adalah yang contoh-contoh macam ni. Goodwill ni adalah nama baik company. Contohnya macam katakan KFC dia nak jual. Katakan kalau dia nak jual segala harta dia, katakan contoh 10 bilion contoh. 10 bilion. Tapi bila kita panggil apa? Tapi bila dia panggil dekat sini, katakan bila dia nak jual McD tu, katakan dia jual segala harta dia, katakan dapat 10 bilion. Tapi adakah KFC dia nak jual keseluruhan company dia dengan harga 10 bilion? Jawapan dia tak. In fact kamu pun, kalau kamu ada satu perniagaan yang dah maju, dah well known in the market, memang kalau katalah orang lain take over kamu punya company tu, senang-senang dia boleh dapat customer. Faham tak? As compared dengan kalau kata orang tu baru nak buka daripada kosong. Maksudnya nama kedai dia pun orang tak kenal. Tapi nama kita orang dah kenal. Maksudnya kita dah ada pelanggan tetap, dah ada ni semua. So
biasanya kita tak akan jual kedai kita dengan harga yang murah. Kita akan jual lebih mahal daripada apa aset yang ada. Contohnya, kalau kita jual semua aset kita, katakan nilai dia adalah RM1 million. Tapi adakah kita akan jual RM1 million? Jawapan dia tak. Kita akan jual lebih mahal. Contohnya kita nak jual 1.5 million. Memang akan ada orang nak beli 1.5 juta. Kenapa orang sanggup bayar extra 500,000 untuk membeli company kamu? Sedangkan dia boleh buka satu company yang baru yang bermodalkan yang sama, aset sama yang apa yang kamu ada, yang tu yang dia boleh beli. Tapi kenapa dia nak beli dengan harga lebih tinggi daripada apa yang nilai aset yang sebenar? Jawapan dia adalah sebab dia nak beli nama baik kamu, nama baik syarikat. Contohnya bila dia take over company tu, company kamu nama ABC. Orang dah kenal lah ABC. Maksudnya kalau tukar owner pun automatically esok customer memang banyak tu. Contohlah saya tanya korang, KFC. KFC, kamu tahu tak siapa owner dia? Dah bertukar banyak kali, ada tak kamu kisah? Kamu kisah tak? Tak. Tak kan? Tak, sir. Tak. Even kalau kata tukar pun memang tukar je lah, apa masalah. Kamu pun tak pernah tahu pun dia tukar dah berapa banyak kali lah. Nampak? So that's why kata orang sanggup beli dengan harga yang lebih tinggi, orang sanggup beli syarikat tu dengan harga yang lebih tinggi adalah disebabkan oleh dia beli sekali dengan goodwill. So macam tadi saya kata, kalau KFC dia nak jual, katakan aset dia saja, dua aset dia saja nilai dia 10 bilion. Tapi kenapa orang sanggup bayar 15 bilion? Dia sanggup bayar extra 5 bilion. So extra 5 bilion tu adalah kita panggil goodwill. Boleh dijual. Sama juga dengan synergistic benefit. Ini biasanya kalau kata dia akan wujud bila kita ada buat amalgamation ataupun absorption lah. Maksudnya company A akan absorb company B. Maksudnya bila ada kelebihan dari segi dia nak absorb, itu kita panggil dia sinergi lah. And then dipanggil super earning, reputation company, sama lah macam goodwill. Reputasi company sangat bagus. So orang sanggup bayar lebih. So reputasi company boleh dijual nanti. Itu adalah sebahagian daripada intangible asset. Tapi kebiasaannya yang T3 ni, dia tak adalah record siap-siap dalam financial statement. Biasanya dia akan wujud bila katakan bila dia nak jual company dia, bila dia nak dissolve company dia, bila nak ada restructuring company dia, baru akan timbul ni goodwill ni. Yang lain-lain dia akan ni macam yang ni, law, patent, trademark ni semua, yang ni boleh kita panggil apa? Bolehlah kita record dalam non-current asset. Biasanya T3 yang ni jarang kita record dalam account sebab dia timbul bila kita nak jual company baru kita tahu value dia. So, initial recognition untuk MFRS 138 adalah yang pertama sekali ada it is probable that future economic benefit that attributable to the asset will flow to the entity. Yang ni sama lah kalau kamu tengok balik untuk asset, mana-mana asset pun sama je kebiasaan ni. Cara kita nak recognize tu, initial recognition. Syarat yang pertama adalah bila ada wujud future economic benefit, so kita boleh recognize dengan dia ada cost of asset can be measured reliably. Maksudnya kita tahu, nak tentukan nilai dia kita tahu apa. Okay, and then dia kata research and development. Okay, kita pergi ke bahagian research and development. Research and development ni, okay, saya nak cerita panjang-panjang detail macam ni susah. So saya cerita dulu. Okay, research and development, dia adalah dua nama yang berbeza. Yang pertama adalah research stage, maksudnya di peringkat research. Development maksudnya di peringkat pembangunan. Dia nak bangunkan research yang tadi. Sebagai contoh, katakan kita adalah katakan syarikat pengeluar kereta. Okey. Kalau syarikat kereta, biasanya kita bila nak keluar kita panggil apa? Model baru, biasanya kita kena ada research and development dahulu. Dia tak boleh tiba-tiba nak terus buat, tak boleh. Dia akan ada team yang maksudnya company kena spend
spend duit untuk nak buat research and development. Ni yang paling penting. So, apa itu research? Research adalah di peringkat baru, planning ataupun di peringkat investigation. Maksudnya kita baru di peringkat kita nak obtain knowledge, kita nak tengok dari segi scientific, technical knowledge, understand, kita nak faham. Benda-benda ni adalah di peringkat research. Contohnya macam kita nak buat model kereta yang baru. So katakan kita nak di peringkat research, so kita buatlah dulu. Contohnya kita sekarang ni kita tak nak dah kereta yang macam dalam bentuk enjin. Kita nak buat dalam bentuk hybrid, engine hybrid. Ataupun Proton nak buat satu enjin baru iaitu enjin hybrid. So dia kena faham dulu apa itu enjin hybrid, apa benda semua, macam mana dia nak buat enjin hybrid tu. So dia kena design dulu, so dia kena hantar special team untuk pergi belajar dulu. So ini semua adalah di peringkat research phase ataupun research stage. Sebab dia baru nak obtain, dia baru nak draw, nak buat draw dia baru nak buat plan ataupun lakaran enjin yang hybrid tu macam mana cara dia berjalan. So dia buat research apa benda semua. Itu adalah di peringkat research. Okay. Accounting treatment untuk research, semua expenses di peringkat research wajib kita record dia sebagai expenses. Dia tidak boleh direcord dalam non-current assets. Kan tadi saya kata dia ada dua stage. Satu di peringkat research, satu lagi di peringkat development. Kalau di peringkat research, tak kisahlah apa-apa pun. Research semua kita akan record dia dalam statement of profit and loss bawah expenses. Faham? Ingat, saya cakap dah siap-siap. Soalan kali ni memang lain macam. Saya memang saya dah siap dah soalan untuk korang punya final. Intangible asset korang saja 15 markah, dan 15 markah ni dia ada cerita dia. Dia ada macam short case study. So daripada short case study ni kamu kena identify. Kalau dia adalah research macam mana? Kalau dia adalah development macam mana? Kita nak trade dia. So ingat saya kata kalau di peringkat research, nilai cost research tu jangan fikir banyak. Kita akan buang dia semua dalam expenses. Ya, expenses dalam mana? Statement of profit and loss lah. Okay, faham tak yang ni? Sebab dia kata ni. Dia kata expenditure incurred will be expense of to profit and loss. Maksudnya expense off ni maksudnya kita akan write off dia dalam expenses. Dia memang akan, dia punya akibat dia memang akan mengurangkan net profit lah pada tahun tu. Sebab expenses meningkat. Ini memang standard lah untuk bahagian research. Okay, kemudian kita akan pergi ke bahagian development. Okay, apa maksud development? Development ni adalah the application of research finding. The application maksudnya dia dah start dalam bentuk, dia dah apply apa yang research dia buat. Contoh ni dia dah ada lakaran benda semua, sekarang ni di peringkat dia nak bangunkan engine hybrid tersebut. Dia memang nak buat terus. Faham tak? Dia nak bangunkan ala-ala macam prototype lah macam tu. Untuk engine. So itu adalah di peringkat development. Nampak dia kata into the plan and then or design for the production of new ataupun substantially improve material device ke apa benda semua, ataupun benda tu dah ada dah. Tapi dia buat research and development untuk dia nak improve benda tu. Mungkin aset tersebut. So benda ni lah yang kita panggil research and development. Research and development ni tak semestinya dia buat satu benda yang baru. Ada juga kadang-kadang benda tu benda yang dah ada, tapi dia improvekan balik benda yang dah sedia ada. Mungkin adalah dia tambah apa benda semua, dia masukkan sistem software, dia masukkan teknologi yang mana yang baru di dalam aset tersebut, yang mengakibatkan mungkin dia akan jadi satu high teknologi yang baru. Contohnya macam kepakaran yang ada dekat